Salam sejahtera. Nama saya Dr. Irma Wani Othman daripada Universiti Malaysia Sabah. Saya akan membentangkan kertas kerja bertajuk Memimpin Minat Penyertaan Generasi Muda dalam Memperluas Peluang Pekerjaan, Seleksi Isu-isu Sektor Industri Pembinaan dan Pembangunan Infrastruktur. Baiklah, izinkan saya memulakan mukadimah pembentangan dengan memberikan gambaran umum kajian ini. Kajian ini menerokai isu memimpin minat penyertaan generasi muda dalam industri pembinaan sebagai alternatif kerjaya profesional yang menjadi suatu keperluan kritikal negara, terutama apabila negara berhadapan dengan kekurangan penyertaan tenaga kerja tempatan. Persepsi berkenaan dikaitkan dengan sikap graduan melabelkan pekerjaan dalam industri pembinaan sebagai 3D, difficult and dangerous, iaitu kotor, sukar dan bahaya. Pembentangan ini membahaskan seleksi isu-isu kontemporari bagi meminimal margin pandangan skeptikal generasi muda berhubung industri pembinaan. Perbahasan ini cuba meletakkannya sebagai prospek kerjaya yang berwibawa, mencabar, menarik dan selamat untuk diceburi. Antara penelitian relevan dibincangkan merangkumi. Pertama, peluang penyertaan kerjaya generasi muda dalam sektor pembinaan dan infrastruktur. Kedua, signifikasi pembangunan infrastruktur terhadap perancangan ekonomi luar bandar. Ketiga, pembangunan infrastruktur pembinaan dalam perhubungan pengangkutan. Keempat, pelan perancangan pembangunan infrastruktur sektor pendidikan. Kelima, strategi pembangunan infrastruktur sektor pelancongan. Keenam, integrasi teknologi dan telekomunikasi dalam pembangunan infrastruktur. Akhir sekali, yang ketujuh, impak COVID-19 ke atas sektor pembinaan di Malaysia. Hala 7 kajian yang diutarakan dalam pembentangan ini bukan sahaja memfokalkan kepentingan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan status sosial dan ekonomi persekitaran serta masyarakat, malahan menjana literasi dalam memimpin peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan bagi mengurangkan risiko graduan menganggur era pasca pandemik. Baiklah, secara ringkasnya, pembangunan sektor perindustrian di Malaysia merangkumi skop luas iaitu aktiviti pembuatan, pembinaan, perlumbungan, kuari dan perkhidmatan serta infrastruktur seperti kuasa elektrik dan pengangkutan. Kita semua maklum Malaysia sebagai sebuah negara membangun sentiasa memperkemaskan usaha pembangunan infrastruktur bagi tujuan memperluas peluang pekerjaan serta menggalakkan penyertaan generasi muda dalam sektor perindustrian. Mengambil kira fenomena penularan pandemik COVID-19 yang telah mengganggu-gugat pelbagai aspek kesejahteraan hidup, terutama impak negatif ke atas pekerjaan, ke atas hampir sebahagian besar populasi dunia. Maka industri pembinaan dan infrastruktur dilihat sebagai salah satu sektor dominan negara yang menawarkan peluang pekerjaan kepada pelbagai lapisan masyarakat. Merujuk bilangan penggunaan tenaga dalam sektor ekonomi negara yang dianggarkan berjumlah 9.9 juta orang pada Jun 2020, maka ini telah sumbangan sektor pembinaan infrastruktur berjaya membuka peluang pekerjaan kepada hampir 800,000 rakyat negara ini. Ini selaras dengan laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia 2020 mengenai kadar pengangguran bagi bulan September 2020 dikatakan menurun ketara kepada 4.6%, iaitu 737,000 dan 500 penganggur. Impak dari itu dengan bilangan penduduk kembali bekerja pada suku tahun 2020 serta meningkat dari 1.4% kepada 15.1 juta orang berbanding dengan tahun sebelumnya. Perkembangan ini telah dikenal pasti datangnya dari penawaran pekerjaan dalam sektor perindustrian. Natijah, pihak berkuasa telah mengambil langkah wajar dalam berperanan secara proaktif
menjadikan sektor pembinaan sebagai sumber pendapatan kepada rakyat yang memerlukan ini terutama terkesan kepada individu berkelayakan dan berkemahiran yang melibatkan pelbagai jenis pekerjaan merangkumi jurubina, kejuruteraan awam, elektrikal, mekanikal, pengendalian jentera berat dan ringan oleh buruh awam. Justru itu, perbincangan ini mendedahkan seleksi isu-isu kontemporari yang diharap mampu meminimal margin pandangan skeptikal generasi MUD, berhubung industri pembinaan, lantas menjadikannya sebagai prospek kejaya yang berwibawa, mencabar, menarik, dan selamat untuk diceburi. Perkongsian informasi ini turut diharap berupaya memimpin minat penyertaan generasi muda melibatkan diri dalam industri pembinaan dan menerimanya sebagai alternatif kejaya profesional yang menjadi keperluan kritikal negara setelah sekian lama terpaksa berhadapan dengan kekurangan penyertaan tenaga kerja tempatan. Isu pertama yang akan dibentangkan adalah pemingkiran penyertaan tenaga kerja tempatan untuk berkecimpung dalam industri pembinaan di Malaysia. Secara jelas telah memperlihatkan kepada umum tentang corak kecenderungan generasi muda dalam pemilihan pekerjaan. Malaysia merupakan antara negara membangun di rantau Asia yang mendahului prestasi pendidikan dan menghasilkan generasi muda berpendidikan lepasan institusi pengajian tinggi. Namun malangnya, kelayakan ijazah dan diploma menempatkan graduan pada satu persepsi bahawa stereotip pekerjaan kola biru yang tidak berupaya menghambat minat golongan muda untuk menceburi bidang pembinaan yang dianggap tidak setara dengan kelayakan akademik mereka. Justru itu, majoriti graduan menganggur tidak menganggap bekerja di tapak pembinaan yang melibatkan kerja-kerja fizikal tinggi sebagai pilihan wajar untuk membina kejaya, walaupun pada hakikatnya mereka masih gagal bekerja dan tidak memperoleh pendapatan bagi tempoh yang lama. Seterusnya, isu kedua adalah signifikasi pembangunan infrastruktur yang bukan hanya berperanan memangkinkan daya saing kegiatan ekonomi dan perdagangan, malahan ianya disandarkan sebagai sektor utama negara bagi membenteras pengangguran pelbagai lapisan masyarakat dan akhirnya diharapkan dapat menurunkan kadar kemiskinan, terutama dalam kalangan masyarakat luar bandar. Seperkara lagi yang wajar diberi perhatian adalah berhubung unjuran graduan menganggur di luar bandar dikatakan telah mengatasi mereka yang berada di bandar. Dalam konteks itu, kemasukan lepasan graduan ke dalam sektor perindustrian boleh menurunkan tingkat pengangguran sekiranya generasi muda tidak memperlekehkan bidang pembinaan dan infrastruktur sebagai salah satu alternatif bagi memperoleh sumber pendapatan yang munasabah. Kesimpulannya, pembangunan sumber manusia yang maksimum boleh terlaksana dengan kita mempunyai modal insan bersifat peka dan akur dengan peredaran zaman, serta tidak hanya menakut kepada sektor pekerjaan kola putih sahaja. Melihat kepada isu ketiga, berhubung lokaliti masyarakat bandar yang sentiasa berhadapan dengan masalah kesesakan lalu lintas, nyata memerlukan solusi bijak dari kerajaan pusat, bukan semata-mata usaha kerajaan menawarkan kemudahan lebuh raya merentasi negeri, tetapi juga menerapkan amalan berhemah yang menggalakkan untuk rakyat mengutilasikan konsep kapul bagi kenderaan satu isi rumah. Namun begitu bagi masyarakat yang berada luar dari lokaliti berkenaan, mereka tidak memperolehi akses kemudahan infrastruktur dan terpaksa berhadapan dengan keterpinggiran dari menikmati pembangunan ekonomi. Mengambil contoh negeri-negeri kurang membangun seperti Sabah, di mana kerajaan persekutuan memperuntukkan 5.1 bilion kepada kerajaan negeri Sabah bagi projek menaik taraf infrastruktur jalan raya, capaian sumber air dan elektrik, akses pendidikan dan kemudahan kesihatan. Kementerian Kewangan baru-baru ini turut membintang belanjawan yang berintipati isu pembangunan Sabah serta memberi jaminan menyempurnakan pembinaan lebuh raya Pan Borneo Sabah. Tumpuan turut diberikan kepada projek pembesaran pelabuhan kontena Sapanga Bay bernilai 34.3 juta yang diharapkan menjadi laluan meluaskan peluang pekerjaan kepada pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya generasi muda di Sabah. Membincangkan isu keempat pula, pembangunan infrastruktur sektor pendidikan.
mempunyai perkaitan rapat dengan pembangunan modal insan bersahsiah, berilmu, dan berwawasan, di mana pelapis generasi muda dibentuk menjadi pemimpin masa depan. Justru itu, kompetensi modal insan bertepatan bagi memenuhi keperluan industri menjadi sandaran penting bagi kelestarian pembangunan ekonomi, serta mencorak hala tuju negara secara progresif. Namun begitu, proses pembangunan infrastruktur di sebahagian negeri, seperti negeri di Pantai Timur dan Sabah, masih jauh ketinggalan dari aspek pembangunan infrastruktur. Masih terdapat kemiskinan tegar di kawasan pendalaman yang meletakkan persekitaran pembelajaran di sekolah-sekolah dalam keadaan mundur dan daif. Pihak kerajaan persekutuan memandang serius situasi tersebut dan meletakkan tanggungjawab untuk digalas oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan memberi peruntukan tambahan sebanyak 725 juta bagi urusan menaik taraf bangunan dan infrastruktur sistem persekolahan luar bandar. Ini menyahut hasrat kerajaan bagi merapatkan jurang pembangunan bandar serta luar bandar berlandaskan kepada wawasan kemakmuran bersama seperti yang disarankan dalam Belanjawan tahun 2021. Iltizam kerajaan bagi merapatkan jurang perbezaan kualiti pendidikan yang diperoleh penduduk bandar dan luar bandar dilihat dari pelbagai usaha bagi memastikan jurang perbezaan generasi muda bandar dan luar bandar dapat dikecilkan. Isu seterusnya membincangkan pelbagai strategi pembangunan infrastruktur dalam sektor pelancongan dinaik taraf oleh pihak kerajaan bagi menjadikan sektor tersebut sebagai antara sumber pendapatan utama Malaysia. Sebagai sebuah negara yang terkenal dengan keindahan semula jadi, serta kaya dengan budaya masyarakat multi-etnisiti, Malaysia menjadi pilihan ramai pelancong dari luar. Ini mengambil kira potensi sektor pelancongan dalam memberi peluang pekerjaan kepada generasi muda. Kesinambungan dari pembangunan infrastruktur pengangkutan udara turut melahirkan peluang pekerjaan kepada generasi muda, terutama graduan baru yang mempunyai persepsi tinggi dalam bidang kerjaya berkenaan. Melalui Dasar Pembangunan Luar Bandar tahun 2030, kerajaan merealisasikan pembangunan sosioekonomi negara yang melibatkan masyarakat luar bandar. Perkembangan infrastruktur pelancongan kini memberi manfaat kepada masyarakat desa, bukan sahaja dari aspek memperluaskan pilihan pekerjaan, tetapi juga melahirkan usahawan kampung, terutama generasi muda yang berpotensi menjana pendapatan yang lumayan. Turut juga dibincangkan adalah hasrat Malaysia ingin membentuk kepimpinan generasi muda yang mempunyai kelebihan literasi telekomunikasi serta bijak memanfaatkan infrastruktur teknologi bertujuan menyumbang kepada ekonomi negara yang progresif. Manakala pembangunan infrastruktur fasiliti awam seperti talian telekomunikasi tanpa terbatas disediakan oleh pihak kerajaan bertujuan menjangkau ke serata pelosok negara dan usaha ini telah diangkat sebagai prioriti utama demi melindungi kesejahteraan rakyat. Hal sedemikian kerana penduduk di kawasan pedalaman berupaya untuk mencari sumber ekonomi. Sekiranya mereka mempunyai kemudahan asas yang mencukupi, perpindahan ICT ke dalam sektor pendidikan bukan sahaja dapat melahirkan golongan pelajar yang pintar, serta barisan guru yang bijak dalam penggunaan aplikasi komputer, malahan kelebihan dalam teknologi, menjadikan Malaysia setanding dengan negara maju. Bertitik tolak dari itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025 diperkenalkan dengan meletakkan inisiatif penstrukturan pembangunan infrastruktur teknologi demi melahirkan modal insan celik IT. Transformasi ke atas pendekatan pembelajaran dan pengajaran telah meletakkan tanggungjawab guru dalam memperolehi kemahiran IT secepat mungkin. Penekanan turut diberikan dalam usaha mendifusi inovasi ICT yang dipercayai mampu memperlihatkan keberhasilan pembelajaran positif kepada pelajar. Tunjang kepada pertumbuhan ekonomi negara sedang membangun seperti Malaysia, melibatkan infrastruktur pembinaan yang melibatkan sistem perhubungan antara penduduk bandar dan luar bandar sebagai fokus pembangunan utama kerajaan. Langkah tersebut bagi membantu pergerakan aktiviti ekonomi
serta meminimalkan kepincangan sosioekonomi masyarakat luar bandar. Namun, umum maklum bahawa pandemik COVID-19 mendatangkan impak negatif ke atas hampir semua sektor ekonomi di Malaysia. Sektor pembinaan merasai tekanan, terutama apabila penularan wabak tapak pembinaan menjadi punca merebak virus COVID-19. Ini turut disumbang oleh kualiti persekitaran yang kurang kondusif, dengan bilangan pekerja yang tinggi dari kalangan generasi muda. Pekerja berhadapan dengan dilema, walaupun kerajaan telah berusaha membantu dengan mengumumkan kelonggaran untuk beroperasi semasa Perintah Pergerakan Kawalan. Sistem pampasan dan gaji pekerja binaan pula turut menjadi isu apabila kegagalan pihak kontraktor melunaskan gaji pekerja akibat tidak dapat menanggung kerugian besar. Secara kesimpulan, pembangunan infrastruktur merupakan komponen utama dalam pembentukan kesejahteraan rakyat, meningkatkan status sosial dan ekonomi kepada persekitaran dan masyarakat. Perbincangan meneliti isu-isu kontemporari berhubung pembangunan infrastruktur dari segi perbandaran, jalan perhubungan, pengangkutan, pelancongan dan teknologi telekomunikasi. Pihak kerajaan dilihat melakukan pelaburan besar dalam pembangunan infrastruktur agar rakyat berpeluang menikmati kemudahan asas dan perkhidmatan seperti bekalan elektrik, air bersih, kelancaran komunikasi dan kemudahan perhubungan pengangkutan. Pembangunan infrastruktur yang merangkumi jalan raya, lapangan terbang, pelabuhan, kereta api, logistik, perkhidmatan bekalan elektrik dan air serta infrastruktur digital menyumbang kepada ekonomi progresif Malaysia. Intensiti dan inisiatif kerajaan melakukan pelaburan ke atas pembangunan infrastruktur telah meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara sedang membangun yang berpotensi untuk menjadi penyumbang kepada negara lain. Justru itu, sokongan padu dan persepsi positif terhadap sektor perindustrian berupaya membuka dan memperluaskan peluang pekerjaan dalam sektor perindustrian negara. Generasi muda boleh turut menyumbang dengan memahami teknologi bidang pembinaan dan infrastruktur sebagai sektor penting yang penyumbang kepada ekonomi negara. Ini berupaya mempengaruhi corak perkembangan bandar dan luar bandar yang secara tidak langsung menyokong usaha kerajaan mengutamakan kebajikan dan kualiti hidup rakyat. Sekian, terima kasih.